Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar tentang sirah nabawi ini, ataupun kita belajar tentang mengenai bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diteladani dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar daripada sirah yang saya baca daripada kitab sirah Nabawiyah ini, Ar-Rahiqul Makhtum, di antara kitab yang tersohor dalam cerita tentang mengenai perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang perlu kita faham dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah Rasulullah bawa dipanggil perjuangan, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang utama dalam kehidupan yang kita kena faham dalam perjalanan hidup kita sekalipun. Kita tak boleh fikir tentang mengenai untuk mengenyangkan perut kita saja. Kita tak boleh hidup ni memikirkan tentang mengenai bagaimana pakaian kita sahaja, ataupun makan minum kita saja, tidur bangun kita sahaja, tidak. Tetapi hidup kita ini diajar supaya fikir macam mana nak suruh berkembangnya Islam. Islam ni mesti sentiasa dikembangkan dan dikembangkan, sehingga kan tidak ada seorang pun yang tak dapat Islam dalam hidup ini. Kerana kita tanya, kenapa kita kena kembangkan Islam, Ustaz? Jawabnya, kerana hidup ini tak akan selamat tanpa Islam. Tak boleh jadi kita kata sekarang tak ada Islam pun kami tak bersama dengan Islam pun kami boleh hidup juga. Ada orang kita sebut demikian. Kita jawab, sekarang ini kita boleh rasa bagaimana kita kalau kita tak bersama dengan Islam, menyebabkan kehidupan kita ni kehidupan yang tak terurus, tak tersusun. Ni atas dunia baru. Bila kita masuk dalam kubur, kita perlu kepada Islam. Kemudian kita bangun di padang mahsyar nanti, kita perlu kepada Islam. Maksudnya hidup kita ni semuanya kita perlu pada Islam. Sampai kita nak masuk dalam syurga pun, syarat untuk orang nak masuk dalam syurga pun mesti Islam. Oleh demikianlah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar ke atas muka bumi ini untuk memikul tanggungjawab Islam ini sendiri. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya kami telah bentangkan ke atas bukit bukau, gunung ganang, langit dan juga bumi untuk memikul Islam. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tak sanggup nak pikul Islam. Wa hamalahal insan. Lalu dipikulkan pada manusia. Kemudian bila dalam keadaan sedemikian rupa dipikulkan pada manusia, innahu kana zaluman jahula. Lalu disebutnya, sesungguhnya yang disebut dengan zaluman, yang dinamakan dengan manusia ni, perangai dia zaluman, dalam keadaan buat zalim, jahula dan jahil. Oleh kerana manusia ni ada dua sifat ini. Walaupun dipikulkan Islam pada mereka tersebut dalam keadaan zaluman jahula. Zaluman ni maknanya buat zalim pada diri sendiri. Pun ramai juga di kalangan kita yang kita sebut, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, aku buat zalim pada diri aku sendiri. Orang yang buat zalim pada diri dia sendiri ni ramai kan di kalangan kita. Jadi demikian, hidup dia dalam keadaan buat zalim pada diri dia sendiri. Kemudian jahula, dalam keadaan penuh dengan kejahilan. Dia tak ada ilmu pun, tiba-tiba dia nak cakap terhadap ilmu yang dia tidak ada. Yang ni pun ramai juga di kalangan kita, zaluman jahula, dalam kehidupan mereka tersebut. Lalu Islam ni menunjukkan jalan hidup. Jalan untuk apa dia? Menunjuk jalan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila Rasulullah bawa Islam ini, dia bertembung dengan apa dia? Bertembung dengan kehendak nafsu, hawa nafsu manusia. Bertembung dengan kehendak manusia ni untuk mendapatkan jawatan, mendapatkan kedudukan
yang menyebabkan pertembungan itu berlaku. Bertembung ni berlaku. Bila bertembung? Bertembung dengan nafsu, bertembung dengan pemerintah, bertembung dengan apa dia? Orang-orang yang sombong, bertembung dengan keadaan yang demikian. Islam datang ni, Islam ajar manusia ni hidup dalam keadaan yang menunduk kepada Allah, bukan menyombong dengan Allah. Tapi manusia ni, perangai manusia nak sombong, tunjuk sombong pada Allah. Manusia ni, perangai manusia ni dalam keadaan yang manusia ni suka nak membelai nafsu syahwat. Ini perangai manusia yang buruk. Lalu bila bawa Islam, dia bertembung di antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Lalu di waktu tersebut berlaku pertembungan ini. Bila berlaku pertembungan tersebut, menyebabkan adalah idea-idea ataupun rancangan-rancangan yang jahat untuk menyekat yang membawa Islam itu. Tak kiralah siapa. Zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, mereka cuba sekat siapa? Nabi Muhammad SAW. Zaman kita ni para alim ulama disekatnya. Alim ulama ditahan, dibuat macam-macam cara, tak bagi ruang pada para alim ulama, tutup jalan para alim ulama, musnahkan nama baik para alim ulama. Ni semua cara kemuncak dia akan bunuh para alim ulama tersebut. Ni berlaku zaman kita ni. Kesan daripada mana? Kesan daripada jahatnya perancangan sejak zaman dahulu terbawa-bawa sampai pada hari ini. Ini tajuk yang kita nak bincang pada kali ini, para hadirin sekalian. Di mana setelah mana orang Quraisy berjumpa dengan Abu Talib, kemudian tawar pada Abu Talib supaya bagi tahu pada Nabi Muhammad itu, berhentilah sebarkan Islam. Jangan sebut tentang Islam. Kalau dia nak kepada harta, dia nak pada jawatan, dia nak kepada pangkat, nak pada apa dia yang dia nak, kami akan bagi semua. Tapi syarat jangan cerita tentang Islam. Itu cara mereka demikian. Semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata, semua tu kalau mereka mampu, pak cikgu, kalau dia mampu bawa matahari letak sebelah tangan kanan aku, dia mampu bawa bulan letak sebelah tangan kiri aku, untuk aku berhenti daripada menyebarkan Islam ini, daripada aku berhenti untuk sebut tentang Islam ini, nescaya aku akan sekali-kali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku tidak akan berhenti menyebar ini sehingga kan Allah Subhanahu wa taala tentukan pada aku gugur syahid ataupun aku diberi kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perjuangan ini tak sama dalam hidup ini. Perjuangan ni maknanya dalam hidup kita ni, walau bagaimana sekalipun boleh jadi kamu berkehendak kepada dunia, kami berkehendak pada akhirat. Jadi Islam ni diajar umat manusia ni supaya nampak perjalanan sampai ke akhirat. Manakala nafsu syahwat ni mengajak supaya nikmat terhadap dunia. Tu dia akan berhenti demikian. Lalu bila sampai peringkat demikian, mereka hantar berbagai-bagai orang untuk menahan Rasulullah, tak berjaya juga. Datang idea yang jahat. Datang idea yang buruk. Siapa yang mendatangkan idea yang buruk ni? Syaitan. Syaitan akan mendatangkan demikian. Kita pun hidup begitu juga. Bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, akhirnya datang idea yang buruk tu akan datang. Kalau sekiranya kita ni orang tahan kita, dia akan cari jalan. Macam mana nak ban Ustaz Ahmad Dasuki ni? Macam mana nak suruh dia ni jangan sebut lagi tentang Islam? Dia akan kemuncak dia akan cari jalan. Untuk apa dia? Orang ni perlu bunuh lah. Perlu dibunuh. Kalau dia ni hidup juga menyusahkan, dia akan sampai tahap demikian. Ini jalan dakwah yang perlu dilalui di kalangan setiap orang yang menyebut tentang Islam. Ini kemuncak dipanggil demikian. Idea dan perancangan jahat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang Quraisy gagal dalam dua pertemuan itu, mereka kembali membuat perancangan yang lebih hebat daripada sebelum daripada itu. Belum daripada ni buat tawaran pada Rasulullah. Tawaran muluk-muluk, tawaran yang indah-indah pada Rasulullah. Rasulullah tolak semua. Sepanjang tempoh itu timbullah di kalangan mereka yang jahat ideanya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia akan jadi macam tu. Bila sebut saja tentang Islam, tiba-tiba
kita sebut, akhirnya mereka tolak. Yang kemuncak, mereka akan sebut apa dia? Kita bunuh dia ni. Mati je. Selagi mana dia ni hidup, dia akan jadi susah pada diri kita. Sikit-sikit dosa, sikit-sikit pahala, sikit-sikit syurga, sikit-sikit neraka. Macam dia ni penjaga pintu neraka, disebut demikian. Macam dia pemilik anak kunci pintu syurga. Mulut-mulut ni terkeluar, tulisan-tulisan tu keluar daripada tubuh badan seorang. Zaman Nabi Muhammad dahulu, masing-masing keluarkan idea untuk membunuh Nabi SAW. Dengan cara yang lain pula. Nak bunuh Rasulullah. Macam mana? Idea dan tindakan nekat inilah yang menyebabkan Islam diperkuatkan lagi dengan dua orang jaguh yang hebat, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila datang idea nak bunuh Rasulullah, Allah hantar dua orang lagi yang menguatkan Islam. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah. Yang kedua, Allah masukkan Islam. Siapa yang bersama dengan, yang dinamakan dengan dalam hidup ini ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini contohlah di kalangan kita, ramai lagi lah para alim ulama sebelum daripada ni yang dibunuh. Yang dibunuh di kalangan kita ni ramai sangat dipanggil, bukannya seorang dua. Bahkan kalau kita tengok contoh-contoh mereka yang berjaya dibunuh oleh Barat, dan kita tengok Syekh Ahmad Yasin, walaupun dia tu tua, dalam keadaan yang dia tua, kemudian atas kerusi roda, buta mata, kemudian dalam keadaan yang dia ni tak berkeupayaan angkat tangan kiri kanan, tapi dibunuh dengan jet Apache, dengan roket Apache daripada helikopter Apache itu, untuk membunuh dengan seberat 250 kg roket itu untuk menghancurkan jasad seorang hamba Allah yang begitu taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab. Antara contoh tindakan nekat tersebut ialah bila Utaibah bin Abu Lahab pada suatu hari datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, dia sebut berjumpa dengan Rasulullah. Utaibah ni dia anak pada Abu Lahab. Anak pada Abu Lahab, bapa jahat, anak ni pun jahat waktu ini. Waktu mana dia berjumpa dengan Rasulullah, dia sebut, ni nak sebutnya sepupu Rasulullah juga ni. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Dia kata, aku kufur dengan ayat demi bintang semasa ia menjunam. Dan ayat kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit. Dia sebut ayat tersebut. Dia baca ayat tu. Kemudian dia mula menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Utaibah ni. Utaibah bin Abu Lahab. Bila dia baca saja wan najmi iza hawa. Bila baca saja ayat tersebut, lalu bila dibaca dan dia pun mula menyakitkan Rasulullah. Macam mana dia menyakitkan Rasulullah? Ditariknya baju Nabi dan diludahkan ke muka Nabi. Tarik baju Nabi, puf, ludah atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi air ludahnya tak mengenai Nabi. Allah nak selamatkan Rasulullah. Bila dia ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kena air ludahan tu, tak kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu juga Nabi pun berdoa untuk kebinasaannya. Rasulullah bila orang buat macam tu, angkat tangan terus berdoa, ya Allah, hantarkanlah salah seekor daripada anjing-anjingmu itu kepadanya, kepada Utaibah ini sendiri. Ini ulama sebut, boleh tak boleh kita berdoa, maknanya kehancuran pada musuh kita. Kalau orang yang jelas, dia merosakkan yang disebut dengan jasad kita, merosakkan agama kita dan sebagainya, boleh dibenarkan berdasar pada apa yang berlaku dari Rasulullah. Rasulullah SAW, bila Utaibah bin Abu Lahab ni ludah Rasulullah tak kena tersebut, Rasulullah angkat tangan, ya Allah, hantarkanlah anjing-anjing kamu kepadanya ini, ya Allah. Hantarkanlah kebinasaan pada Utaibah ini. Doa Nabi itu dimakbulkan oleh Allah dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa, Allah tak mustajab terus waktu tersebut, tapi Allah mustajab kemudian. Utaibah keluar bersama sekumpulan orang Quraisy. Satu peristiwa, bila dalam peristiwa yang lain, Utaibah ni keluar bersama dengan orang Quraisy ini, sehingga bila mereka singgah di sebuah tempat di Syam yang dikenali dengan nama Al-Zarqa, pada malamnya ada seekor singa yang berkeliaran di sisi mereka. Malam tu dia keluar tu ada singa yang duduk keliling kawasan dia.
Dan bila keluar, singa yang keliling berkeliaran dengan di sisi mereka, lalu Utaibah berkata, celaka saudaraku, celaka saudaraku. Demi Allah, dia akan memakanku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad terhadap aku. Mula singa tu datang. Doa Rasulullah kata, ya Allah, hantarkan anjing-anjing kamu untuk mengeroyokkan, membunuh Utaibah ini sendiri. Waktu tu Utaibah tahu aja, suka Muhammad berdoa konon. Muhammad ni tak ada apa. Tapi selang lepas itu, Utaibah pergi berjalan dengan orang Quraisy di Syam, di satu tempat nama dia yang disebut dengan Az-Zarqa. Di tempat Az-Zarqa tersebut, tiba-tiba ada seekor singa datang. Singa tu keliling Utaibah ini. Bila keliling Utaibah tersebut, lalu Utaibah pun dia mula tengok. Dia kata, celaka, dia kata Muhammad itu, saudaraku, demi Allah, dia akan memakanku sebagaimana yang didoa oleh Muhammad terhadap aku. Dia telah membunuh aku semasa dia berada di Mekah dan aku berada di Syam. Doa Muhammad dia baca di Mekah, tapi aku berada kat Syam, bunuh aku, mati aku. Katanya Utaibah ni, tiba-tiba singa itu menyerbunya di kalangan kaumnya, lalu membaham kepalanya hingga putus. Allahu Akbar. Ini kesan nak sebutnya bila orang buat khianat kepada kerja-kerja agama. Kerja-kerja agama. Saya nak sebut ya, ada di kalangan kita ditanya, Ustaz, bolehkah kita berdoa kehancuran dan kemusnahan kepada orang yang buat khianat pada kita? Buat khianat, maksud buat khianat tu terutama pada agama yang kita ada. Orang tarik kain tudung kita, orang tarik baju kita, membuka aurat kita, orang yang menghina kita baca Quran, orang ludah dan sebagainya. Boleh tak kita baca doa supaya orang ni hancur, musnah? Boleh dalam Islam, boleh. Sebagaimana yang Rasulullah buat kepada Utaibah bin Abu Lahab ini sendiri. Bila baca doa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa apa dia? Ya Allah, hantarkan kepada makhluk jahat ini salah seekor daripada anjing-anjing kamu, ya Allah. Anjing disebut anjing, tapi yang datang singa. Singa Allah tu datang. Utaibah tu duduk tengah-tengah di kalangan orang Arab Quraisy ini. Tiba-tiba singa tu terkam dia seorang. Bila terkam dia seorang, tarik kepala dia sampai putus kepala dia. Contoh tindakan lain ialah seperti yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Ini ada satu peristiwa yang lain. Uqbah bin Abi Mu'ayyad, dia telah meminjak leher Rasulullah yang mulia ketika baginda sedang sujud. Allahu Akbar. Pijak ni di atas Rasulullah tengah sujud tu, dia boleh pergi pijak di atas kepala Rasulullah. Bila dia pijak di atas kepala Rasulullah sedang sujud, sehingga hampir tersembur 2 biji mata Rasulullah. Sakitlah pijak atas tengkuk. Tuan-tuan boleh bayang macam mana dilakukan di atas kepala Rasulullah yang mulia itu. Di atas tengkuk tu dia pijak sehingga pedih mata Rasulullah ni macam nak tersembur keluar. Sakit ni. Kemudian antara yang menunjukkan bahawa kejahatan yang mereka lakukan itu memang bermaksud untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Kata dia, Abu Jahal berkata, di antara peristiwa yang berlaku, hai seluruh orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad enggan berhenti melainkan terus mengaibkan agama kita. Ni Abu Jahal sebut, bukan Abu Lahab. Abu Lahab tu seekor lagi, sejenis makhluk, seekor lagi yang jahat. Yang ni seekor lagi yang jahat, Abu Jahal pula. Abu Jahal dia sebut pada orang Quraisy, Quraisy, dia kata, Muhammad itu tak berhenti-berhenti mencela agama kita, mengaibkan agama kita, memaki nenek moyang kita dan memperbodohkan akal fikiran kita, serta mencela Tuhan-Tuhan kita sebagaimana yang kamu lihat sendiri. Sebagaimana kamu tengok sendirilah macam mana Muhammad buat kepada kita. Sesungguhnya aku berjanji kepada Allah akan menunggunya dengan seketul batu yang terberat yang aku sanggup angkat naik ke atas. Aku akan letak batu yang besar untuk dijatuhkan ke atas kepala Muhammad. Apabila dia sujud dalam sembahyangnya, akan ku pecahkan kepalanya dengan batu itu. Allahu Akbar. Ni nak sebutnya Abu Jahal ni sebut ni. Dia kata, aku sendiri wahai orang Quraisy akan ambil batu, kemudian tengok Muhammad sujud,
aku hempapkan batu tu atas kepala Muhammad. Aku sendiri, dia sebut. Ketika itu terserahlah kepada kamu, sama ada hendak menyerahkan aku untuk dibalas ataupun mempertahankan aku. Katanya Abu Jahal, terserah pada kamu lah. Lepas pada tu aku tak kisah. Kamu nak balas pada aku ke, nak lepaskan aku pun aku tak kisah. Setelah itu terserahlah kepada Bani Abdul Manaf apa yang mereka hendak lakukan padaku. Disebut demikian. Orang-orang Quraisy menjawab, demi Allah, kami tidak akan menyerah kamu kepada siapa pun selama-lamanya. Lakukanlah apa yang kamu hasratkan itu. Oh, dapat kebenaran, dapat permit khas, dipanggil demikian. Orang Quraisy kata, demi Allah juga, kami tidak akan lepaskan kamu kepada mereka untuk dibalas. Kamu berhak untuk nak buat khianat pada Muhammad macam mana pun. Kamu nak bunuh Muhammad pun tak kisah. Apabila tiba waktu mana pagi, Abu Jahal pun mengambil seketul batu seperti yang digambarkan sebelum daripada ni. Cari batu besar, dibawa batu besar. Kemudian dia duduk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa Rasulullah datang, lalu bangun bersembahyang. Dia pun tunggu. Manalah Muhammad ni datang untuk bersembahyang. Muhammad sujud je, bila Muhammad sujud je, kita hempas batu tu di atas kepala dia. Ketika itu orang-orang Quraisy telah pun pergi ke situ sambil duduk menanti di tempat-tempat perkumpulan mereka. Orang-orang kafir Quraisy duduk bucu-bucu. Tengok bila Abu Jahal ni nak hempas batu atas kepala Muhammad ini. Apakah yang bakal dilakukan oleh Abu Jahal? Mereka tunggu ni nak gambarkan bagaimana nak buat ke atas yang disebut dengan Abu Jahal nak buat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan sujud, Abu Jahal pun mengangkat batu tersebut. Kemudian marah ke arah baginda. Bila sampai Rasulullah masuk dalam kawasan Baitullahil Haram, Rasulullah nak sembahyang tu, Rasulullah sujud. Bila Rasulullah sujud, Abu Jahal pun datang. Abu Jahal datang bawa batu tersebut sehingga apabila telah hampir dengan Rasulullah, bawa dah batu tu dekat dah dengan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ia berpatah balik dalam keadaan berubah air muka dia. Bila dia dalam keadaan dia nak angkat batu tu, dia nak hempaskan batu tu di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak jadi. Berubah air muka dia, peluh atas muka dia. Berubah air muka dia. Bila berubah air muka dia, dia kelihatan pucat dan ketakutan. Tangan dia tak terdaya lagi memegang batu itu sehingga dilepaskan. Lonlai. Tangan dia tu lonlai. Jatuh terus batu tu. Allahu Akbar. Ni nak sebutnya Allah jaganya yang disebut kumpulan yang demikian. Orang-orang Quraisy pun mengerumuni dan berkata, apa kena dengan kamu, hai Abul Hakam? Gelaran untuk Abu Jahal. Pelik kamu ni Abu Jahal. Benda apa yang terjadi pada kamu ni? Jawab dia, aku telah pun bangun kepadanya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan apa yang dijanjikan semalam. Aku dah datang dah. Kira-kiranya datang memang di saat mana aku ni nak jatuhkan batu tu di atas kepala Rasul engkau ada Muhammad itu semalam. Tetapi apabila aku menghampirinya, aku dihalang oleh seekor unta jantan. Tiba-tiba aku nampak unta jantan. Ini nak sebut mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mula jadikan ketakutan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kepala sebesar kepala unta itu. Tiba-tiba berubah di saat itu yang disebut dengan kepala sebesar unta itu, pangkal lehernya seperti pangkal leher unta, serta unta-unta tua lain yang seperti unta itu. Unta itu bagaikan bersedia untuk memakan aku. Disebut demikian. Aku tengok unta tu dah tenganga mulut nak terekam pada aku pula. Dia sebut, waktu itulah aku menjadi ketakutan. Berkata Ibnu Ishaq, aku diberitahu bahawa Rasulullah bersabda, itulah Jibril alaihissalam. Jika Abu Jahal menghampirinya, pasti dia akan dipukul oleh malaikat Jibril. Pasti dia akan mati. Kalau dia campak juga batu tu, yang berada kat tangan dia tu, hempas batu tu, memang matilah Abu Jahal pada hari tersebut. Malaikat Jibril akan balas. Kerana malaikat Jibril itu menyerupakan diri dia bagaikan unta yang besar dan tongkok yang besar yang menyebabkan menjadi ketakutan pada Abu Jahal ini.
Jangan pelik tuan-tuan. Bagi orang-orang soleh ada kelebihan yang Allah bagi pada dia, karamah dia. Orang soleh dia ada karamah dia. Dan manakala orang yang disebut dengan orang yang jahat, dia ada istidraj dia. Dia rasa hebat dia dengan cara dia. Tapi orang soleh, Allah bagi karamah, Allah bagi Nabi, Allah bagi mukjizat. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang soleh, Allah bagi karamah, kemuliaan. Dan dalam hidup kita ni kita berjumpa orang soleh. Kadang-kadang dia ambil air je baca tu, dia bagi air tersebut pada kita. Kita pun minum-minum, sembuh penyakit yang kita deritai. Kalau dia buat untuk diri dia sendiri pun tak menjadi lagi. Tapi dia buat untuk diri kita menjadi. Kenapa dia? Karamah. Allah bagi kemuliaan untuk diri dia. Dan orang soleh ni tak boleh jadi takbur. Kalau Allah bagi pada dia keadaan demikian, dia tak boleh glamour. Letak dalam Facebook, saya ada karamah. Tak boleh. Demikian orang soleh ni, kalau Allah bagi pada dia tu tanda apa dia? Kemuliaan, dan dia perlu sujud semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang tak percaya dengan apa yang berlaku pada orang soleh ini, orang yang tak percaya terhadap apa yang berlaku dalam keadaan yang sebagaimana yang ada ini, maka itu terpulang pada dia. Itu terpulang pada dia untuk dia nak beriman ke tak nak beriman. Manakala orang soleh tak boleh nak paksa dia untuk dia terima ke tak boleh terima keadaan yang demikian. Berkata Ibnu Ishaq, aku diberitahu oleh Rasulullah, itulah malaikat Jibril alaihissalam. Jika Abu Jahal menghampirinya, pasti Abu Jahal akan mampus hari itu juga, mati hari itu juga. Selepas itu Abu Jahal melakukan sekali lagi. Sekali lagi tak berhenti Abu Jahal ni. Bila dia dalam keadaan sebegitu, Abu Jahal cuba sekali lagi melakukan tindakan keras terhadap Rasulullah. Ia menyebabkan Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam, seperti yang akan diterangkan nanti. Jahat Abu Jahal ni sampai peringkat di mana dalam keadaan yang dinamakan dengan keadaan yang sebegini, jahatnya Abu Jahal. Abu Jahal ni dia tak berhenti dan diulang sekali lagi keadaan yang sedemikian rupa. Keadaan yang berlaku di kalangan kita ini sendiri. Kemudian disebut lagi, penjahat-penjahat Quraisy yang lain pun masih terus bersemarak di dalam diri mereka idea untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berterusan. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, meriwayat kata dia, aku telah menghadiri mereka ketika mana mereka berkumpul dekat Al-Hijr. Mereka berkumpul dekat Hijr Ismail tu. Aku dekat dengan mereka. Lalu mereka menyebut-nyebut tentang Rasulullah. Mereka bercerita tentang Rasulullah. Bila mereka bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kita tak pernah bersabar seperti kesabaran kita terhadapnya. Tak boleh tahan dah, Muhammad ni melampau dah, dia sebut. Kita tak boleh bersabar. Yang Muhammad, kita telah bersabar terhadapnya atas perkara yang sangat besar. Tatkala mereka sedang berbual, itu tiba-tiba Rasulullah muncul. Tengah-tengah mereka bercakap tersebut tentang nak buat jahat pada Rasulullah ni, tiba-tiba Rasulullah datang. Nampak Rasulullah datang. Bila nampak Rasulullah datang, lalu berjalan dan menyentuh bucuk Kaabah, Hajarul Aswad. Kan dekat tu, Hijr Ismail dengan Hajarul Aswad. Dekat je. Rasulullah datang direct je, terus Rasulullah pergi ke Hajarul Aswad. Kemudian baginda melakukan tawaf di Baitullah dengan melalui tempat mereka yang sedang duduk itu. Rasulullah tawaf je. Lepas daripada Hajar Aswad, tawaf. Tawaf tu, sambil tawaf, lalu kawasan mereka duduk tersebut, mereka pun mula bercakap-cakap beberapa perkara yang tidak disenangi terhadap Rasulullah. Mengejek-ngejek Rasulullah. Aku tahu, katanya Abdullah bin Amr bin As. Dia kata, aku tahu bahawa cakapan itu tidak disenangi dengan melihat pada wajah Rasulullah. Sambil dalam keadaan yang tengok tu, sambil tengok tu dia kata, aku tahu Rasulullah, mereka tak puas hati dengan Rasulullah. Bila baginda lalu kali kedua berdekatan dengan mereka bercakap seperti itu juga. Cakap lagi. Bila mereka bercakap juga, pusingan kedua tu bercakap mengejek Rasulullah. Ada nanti yang diejek. Aku dapat lihat perubahan air muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ni dia cerita, aku tengok wajah Rasulullah tu berubah. Dia seorang, Rasulullah seorang. Mereka ramai, mereka duduk di kawasan tersebut.
Kemudian baginda lalu kali yang ketiga. Dan terus bercakap lagi seperti itu. Mereka pun bercakap lagi, menyindir Rasulullah. Menyindir lah. Sindir Rasulullah ni. Tiba-tiba Rasulullah berhenti sambil berkata, apakah kamu mahu mendengar, hai orang-orang Quraisy? Kamu nak dengar tak? Katanya Rasulullah, wahai orang Quraisy, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, aku pasti akan datang untuk menyembelih, memusnahkan kamu seko-seko. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sebut ada mereka, demi Allah yang tangan aku dengan nyawa aku dalam genggaman kekuasaan Allah, aku pasti akan datang untuk menyembelihkan kamu seorang-seorang. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada kamu. Tiba-tiba mereka diam membisu. Senyap. Ni begitulah cara dipanggil dalam hidup kita. Sehingga tidak seorang pun daripada mereka melainkan kelihatan seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepalanya. Jadi takut tu bila Rasulullah kata, aku pasti sembelih engkau seko-seko, seorang-seorang. Bila sebut saja begitu tu, terdiam orang kafir Quraisy tadi yang duduk sindir Rasulullah. Rasulullah jawab demikian saja. Kemudian sehinggakan orang yang paling garang di kalangan mereka pun cuba berbudi bahasa sebaik yang mungkin dengan berkata, pergilah hai Abul Qasim, gelaran pada Rasulullah. Pergi jauh sikit Abul Qasim, demi Allah kamu bukan orang yang bodoh. Dia pun nak ambil hati. Kamu pergi jauh sikit lah, kamu bukan bodoh pun, kamu orang cerdik. Nakkanlah kamu nak layan kami ni. Keesokan harinya mereka berkumpul sekali lagi sambil berbual-bual tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk kawasan tu lagi mencari, kemarin kita kan elok-elok kita bercakap ni, tiba-tiba tu Muhammad tu datang. Dia sebut demikian. Mereka bercakap lagi tentang Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah datang lagi, muncul lagi. Dengan serta-merta mereka serentak menyerbu ke arah Nabi dan mengepungnya. Tengok Rasulullah datang, kepung terus. Kepung Rasulullah. Aku melihat seorang lelaki daripada kalangan mereka mencekak kain Nabi. Pegang kain Nabi terus. Bila Rasulullah masuk tu, pegang kain Nabi. Lalu Abu Bakar bin Kas datang mempertahankan. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Abdullah bin Amr bin Aus ni kata, dia kata, aku tengok tiba-tiba Abu Bakar datang mempertahankan Rasulullah. Sambil menangis dia berkata, apakah kamu hendak membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku ialah Allah? Kamu nak bunuh ni, kamu nak bunuh orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Kamu nak bunuh dia. Kemudian mereka pun meninggalkan baginda. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya itulah tindakan paling hebat yang pernah aku lihat dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar disebut, aku tak pernah tengok orang kafir buat jahat demikian. Sejahat itu kepada Rasulullah, kecuali itulah yang paling jahat yang dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari menyebut sebuah hadis daripada Urwah bin Al-Zubair, kata dia, aku bertanya Ibn Umar bin Al-As, ceritakan padaku tindakan paling hebat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya pada Ibn Umar, kamu banyak pengalaman kan dengan Rasulullah? Dia kata, cuba kamu cerita sikit pengalaman kamu yang paling teruk yang kamu pernah rasai terhadap orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Katanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang dalam hijir Kaabah, dalam kawasan hijir Ismail tu, tiba-tiba Uqbah bin Abi Muayyad datang. Tadilah orang yang jahat tadi. Datang, lalu dia meletakkan kainnya pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mencekik dengan sekuat-kuatnya. Ambil kain tu, tindan atas leher Rasulullah ni, sambil cekik leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekik dengan kuat. Kemudian Abu Bakar datang, menarik bahu dia, tarik bahu dan menolaknya daripada Nabi sambil berkata, apakah kamu hendak membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku hanya Allah? Kamu sampai begini sekali kamu buat ni, jahatnya kamu pada Nabi Muhammad ni, sampai begini sekali kamu lakukan pada Rasulullah. Hanya dia sebut Tuhanku ialah Allah. Apa masalah dengan kamu ni? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Asma, beliau menyebut, kemudian ada seorang yang menjerit datang pada Abu Bakar seraya berkata, selamatkan sahabat kamu. Dalam riwayat Asma, ada orang lain bagi tahu pada Abu Bakar. Abu Bakar duduk jauh sikit daripada Rasulullah.
Kemudian panggil Abu Bakar, datang. Ada orang buat jahat, ada Rasulullah. Lantas Abu Bakar keluar, meninggalkan kami. Ketika itu ada 4 pintalan rambut di kepalanya. Lalu dia keluar sambil berkata, apakah kamu hendak membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Dia sebut demikian. Kemudian mereka pun meninggalkan Nabi SAW dan datang pada Abu Bakar. Tidak lama kemudian Abu Bakar kembali pada kami. Belum pun sempat kami menyentuh pintalan rambut di kepalanya, dia mengajak kami pulang di waktu tersebut. Allahu Akbar. Akhirnya, bila jadi tekanan demi tekanan nak bunuh Rasulullah ini, masuklah Hamzah radhiyallahu anhu dalam Islam. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Tengok jahatnya yang disebut dengan kumpulan-kumpulan ini, yang buat jahat tadi. Dalam suasana yang penuh dengan mendung kezaliman dan penindasan ini, tiba-tiba berkilau satu cahaya untuk orang yang lemah, iaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Alhamdulillah. Tengah-tengah orang yang dalam keadaan orang Islam ni macam down sangat, jahatnya orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sinarkan cahaya. Macam mana cahayanya? Datang yang disebut dengan Hamzah memeluk Islam. Hamzah pun masuk Islam. Bila beliau memeluk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, pendapat terbanyak mengatakan dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah. Ini bulan yang kita nak lalui tak lama ni. Bulan Zulhijjah itu bulan Hamzah memeluk Islam. Sebab beliau memeluk Islam ialah kerana Abu Jahal pada suatu hari bertemu Rasulullah di Bukit Safa, lalu menyakiti Rasulullah. Puncanya, bila ditekan Rasulullah ni menyebabkan orang jadi simpati. Simpati terhadap Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak bercakap dengannya. Rasulullah tak jawab. Pakcik dia buat jahat, Abu Jahal yang buat jahat ni. Kemudian Abu Jahal memukul baginda dengan seketul batu di kepalanya hingga luka dan berdarah. Pernah sampai peringkat nak sebutnya jahatnya Abu Jahal ni, pukul kepala Rasulullah, darah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu saya sebut sebelum daripada ni kan, kalau ada orang yang selayaknya berdendam, Rasulullah lah orang yang paling layak untuk berdendam. Tapi Rasulullah tak pernah berdendam. Rasulullah dalam hidup Rasulullah ni, dia tak ajar umat dia berdendam. Kita ni kalau nak kira sakit hatilah dengan orang yang buat jahat pada kita, nescaya kita ni akan berdendam panjang masa kita. Mesti akan kita teringat-ingat. Tapi Islam dia tak ajar demikian. Lupakanlah yang lepas. Lupakanlah yang lepas. Lupakanlah maksudnya maafkanlah. Kerana ada yang lebih pemaaf dalam hidup kita. Siapa dia? Allah yang lebih pemaaf daripada kemaafan yang kita bagi dalam hidup kita ini. Kemudian dia pergi ke tempat perkumpulan Quraisy di sisi Kaabah. Abu Jahal ni memukul baginda, lepas pada itu dengan seketul batu hingga luka berdarah. Kemudian dia pergi ke tempat perkumpulan Quraisy di sisi Kaabah, lalu duduk bersama dengan mereka. Lepas pukul Rasulullah, datang dengan orang Quraisy, duduk bersama dengan mereka. Ketika peristiwa itu, seorang perempuan maula khadam Abdullah bin Jad'an memerhati daripada tempat kediaman di atas Bukit Safa. Ada orang duduk di atas Bukit Safa tu, rumah. Dia tengok orang buat jahat pada Rasulullah. Yang buat jahat ni bapa saudara juga, Abu Jahal yang buat jahat pada Rasulullah. Tidak lama kemudian Hamzah pulang daripada berburu sambil memegang busur panahnya. Lalu wanita itu memberitahu perbuatan Abu Jahal yang dilihatnya. Bila begitu, nak sebutnya, dalam keadaan sedemikian rupa, lalu dia pun cerita, perempuan tu cerita pada Hamzah. Dia kata Abu Jahal buat jahat pada Rasulullah tadi. Bila sebut saja begitu, lantas Hamzah mula merasa marah. Baru balik daripada berburu ni, rasa marah. Dia adalah seorang anak muda yang perkasa di kalangan Quraisy serta sangat tegas. Dia pun keluar berjalan tanpa mengendahkan sesiapa pun dengan tujuan mencari Abu Jahal. Hamzah ni cari Abu Jahal. Mana jahatnya Abu Jahal? Dia cari Abu Jahal. Apabila masuk ke masjid, dia pun berdiri dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Hei, si pantat kuning," disebut. "Hei, si jahat." Senang cerita. "Hei, si pantat kuning, berani kamu menghina anak saudara aku, sedangkan aku mengikut agama dia." Hamzah kata,
berani kamu hina anak saudara aku, Abu Jahal. Disebut Abu Jahal. Kamu berani nak hina anak saudara aku. Ni, aku ikut agama dia. Ada hal waktu tu, sebelum daripada tu, dia tak ikut pun. Tapi oleh kerana jahatnya Abu Jahal tadi, lalu dia sebut ada Abu Jahal di kepala. Natang cis. Dia kata, berani engkau kacau anak saudara aku. Kacau anak saudara aku. Kamu tahu tak, aku ni pengikut agama dia. Dia sebut demikian. Kemudian Hamzah memukulnya. Memukul dengan busur panah hingga berdarah. Dia ambil busur panah tu, atas kepala Abu Jahal. Lalu bangkitlah berapa orang lelaki daripada Bani Makhzum. Di pihak Abu Jahal, bangun. Geng-geng Abu Jahal tu bangun. Nak lawan dengan Hamzah. Dan bangkit pula Bani Hashim di pihak Hamzah. Bani Makhzum di kalangan puak-puak Abu Jahal. Manakala Bani Hashim di kalangan puak-puak Hamzah ini sendiri. Bangun. Bertembung. Puak dengan puak. Bertembung. Kemudian Abu Jahal berkata, tinggalkanlah Abu Ammarah ini. Tinggal. Abu Ammarah ni. Jangan peduli dia. Kerana aku telah mencela anak saudaranya dengan celaan yang buruk. Dia sebut. Kita dah menang dah. Tinggallah. Dia kata, kita berjaya dah cela anak saudara dia tersebut. Islamnya Hamzah pada mulanya adalah disebabkan ibarat seorang yang tidak tahan melihat tuannya dihina. Kemudian Allah lapangkan dadanya. Lalu ia berpegang dengan ikatan yang kokoh. Dan orang-orang Islam mendapat kekuatan dengan keislaman Hamzah itu sendiri. Tu mula seronok orang Islam. Alhamdulillah, Hamzah masuk Islam. Alhamdulillah, Hamzah masuk Islam. Seronok di kalangan sahabat-sahabat ini. Kemudian selang lepas itu, Umar bin Al-Khattab masuk Islam pula. Macam mana Umar Al-Khattab masuk Islam ni? InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti. Alhamdulillah, Allah kurniakan peluang pada kita untuk kita nak faham tentang bagaimana perjuangan Islam ini melalui keadaan yang sesukar itu dan sepayah itu. Alhamdulillah, kita ni dapat nikmat Islam ni mudah je dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, keluar-keluar, lahir-lahir dah Islam. Alhamdulillah, kita tak payah dan tak sukar untuk kita nak berfikir. Dan kita terima je ajaran-ajaran Islam ini dalam tubuh badan kita ini sendiri. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga saya nak maklumkan pada sahabat-sahabat, hari ini saya telah divaksinkan. Alhamdulillah, pada tengah hari tadi saya telah vaksin di klinik pusat rawatan di Anika Kelang. Pusat rawatan di Anika Kelang ini di bawah Kementerian Kesihatan. Dengan sebelah kiri saya ni dah divaksinkan. Sahabat-sahabat yang belum vaksin, saya cadangkan supaya daftarlah di MySejahtera. Dan mulai daripada hari ini saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat, berusahalah untuk kita nak jaga diri kita. Vaksin ni dia bukannya untuk nak jadi ubat tak, tapi dia protection awal daripada terkenanya COVID dan sebagainya. Dan sebelum daripada ni saya belum war-warkan sangat, tetapi sekarang saya dah mula war-war kerana saya dah divaksinkan. Bila saya dah divaksinkan, maka saya nak sebut pada sahabat-sahabat, bolehlah kalian semua untuk mendaftar di MySejahtera. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua petugas-petugas di pusat klinik di Anika Kelang yang memang di kalangan masing-masing tersebut saya tengok di antara petugas-petugas yang cukup berbudi bahasa, bersopan santun, dan semua terdiri daripada orang Islam dan orang bukan Islam. Doktor-doktor yang bukan Islam, kemudian doktor Islam dan sebagainya. Semua di kalangan nurse-nurse yang semua saya nampak rancak masing-masing untuk nak menjaga keselamatan nyawa di kalangan kita ini sendiri. Maknanya pada diri kita saya nak ucap tahniah kepada frontliner terutamanya yang telah bersusah payah dalam menggerakkan program-program vaksin yang baik ini. Dan insya-Allah saya harap supaya mereka akan diberi kekuatan, diberi kesembuhan, dan mereka akan diberi kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa saya nak mengajak pada saudara-saudara yang sahabat-sahabat saya yang di follower yang mengikut kuliah saya untuk turut sama untuk divaksinkan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada yang disebut dengan yang dinamakan dengan apa dia, keganasan COVID-19 ini, dan kita dah berjaya untuk kita nak nak jauhkan kita daripada gangguan-gangguan yang berlaku ini. Tuan-tuan tahu kan, dalam diri kita ni ada dua vaksin. Satu vaksin untuk jasad, satu lagi vaksin untuk roh kita. Untuk jasad kita,
kita vaksinkan dengan ubat-ubat macam ni. Misal contohnya dengan program-program sebegini. Manakala untuk roh kita vaksinkan dengan zikir, kita vaksinkan dengan selawat, dengan kita baca Quran. Ni vaksin untuk roh. Manakala untuk jasad, kita buat juga dengan cara demikian. Dua-dua ni boleh dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan Allah bagilah peluang pada kita untuk kita ni dipanjangkan umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah